Okay. So, dari equation yang kita belajar daripada minggu lepas, sebenarnya equation yang ini datangnya daripada pressure sama dengan apa Macam tak ingat. Sama dengan 1/3 rho density. 1/3 rho apa? VR. Okay, pressure sama dengan 1/3 rho times V square times dengan mean of speed square. Okay, so next kita ada formula rho kan? Rho ni apa? Density. So density sama dengan Nm over volume kan? Sebab ini adalah gas. So density of the gas bukan hanya mass over volume lah, tapi sebab gas kita ada beberapa number of molecules. So density of the gases adalah number of molecules times its individual mass over volume of the vessel. Kat situ. Okay. So semasa pressure increase, thus N over V ni akan increase, half mv square pun akan increase. So ini adalah formula dia derive, yang second formula ni dia nak dapatkan kinetic energy. So kinetic energy kan half mv square. So kalau kita simplify, kita still akan dapat equation dekat atas juga. Okay. So when pressure increase, number of molecules over volume will be increases. Number of molecules ni dia tak boleh berubah sebab number of molecule is fixed lah dalam container kita. So how about the volume of the container? Okay, dengan kinetic energy pun akan increase. So dia ada beberapa derivation dekat situ. So tak perlulah madam terangkan. So kita pergi kepada terus final formula for kinetic energy of the gas. Sebab ni adalah molecular kinetic energy, right? So formula kinetic energy of the gas, translational kinetic energy is 3/2 times Boltzmann constant times absolute temperature lah, kita punya T. Okay? And dia gantikan kita punya Boltzmann constant adalah molar gas constants over Avogadro number, juga daripada kelas semalam lah yang kita dah masukkan. Okay, so ini adalah formula for translational kinetic energy. What does it mean by translational? Ni, KTR ni adalah average translational kinetic energy. Apa maksud translational? Translational menunjukkan apa? Pergerakan secara secara linear motion. So itulah translational, dia daripada perkataan linear. Okay. So by the way, kinetic energy sebenarnya ada dua, which is translational kinetic energy dan rotational kinetic energy. Rotate maksudnya kita punya apa? Kita punya atom kan bentuk bulat, and dia rotating, dia rotate, dia pusing lah macam bumi ni pusing. So yang kita belajar ini adalah translational kinetic energy, maksudnya dari kinetic energy of the gas dia moves dari sebelah kiri contoh, and akhirnya dia pergi ke sebelah kanan secara linear. Translational, sama ada x-axis ke kiri ke kanan, ataupun y-axis atas bawah, ataupun z-axis ke depan dan ke belakang. Macam tu. Okay. So K-trans is the translational kinetic energy of the molecule, and the formula is 3/2 kT. So hari petang ni madam akan meeting bersama unit fizik. So madam pun akan surekan either your PSPM question sebab yang objektif tu dia bekalkan tak juga formula ataupun tak dibekalkan. So itu pun juga something yang macam question mark lah, sebab selalunya untuk objektif question dia tak beri formula, means korang kena hafal lah formula daripada chapter 1 sampai chapter 14. Perlu hafal. So jangan risau, korang bukan first batch. Dulu batch yang sebelum ini memang tak dibekalkan formula.
memang tak dibekalkan formula, walaupun kertas subtopik, maksudnya kertas subjektif, walaupun kertas subjektif dia ada markah formula kalau betul kan. Untuk batch korang, kalau untuk batch yang baru lepas ni, maksudnya kalau dia bagi formula, dia tak dapat markah sebab formula dah dibekalkan, betul tak? So yang tu juga nanti Nada akan confirmkan lah, either your PSPM tu dibekalkan tak formula. Kalau dia bekalkan, maksudnya ada tak? Adalah kan, sebab dalam learning outcome dia ada bagi formula. So K translational dibekalkan, formulanya adalah 3/2 KT ataupun 3/2 R/NA times T. Okay, so itu adalah translational kinetic energy of a molecule. So how much kinetic energy of the molecules are? So it depends on temperature, isn't it? Formula kita tu, K kita is directly proportional with temperature, sebab R bahagi NA ataupun Boltzmann constant ni adalah satu constant, dia takkan berubah. So K trans hanya depends on the temperature. Lagi tinggi temperature kita panaskan contohnya container tersebut, lagi banyak kinetic energy of the gas. Okay, so itu yang pertama. So for n molecules of ideal gas, tadi adalah average punya, average kan? Average tu maksudnya purata lah, berapa purata markah satu kelas ini. Macam tu. Okay? So kalau kita ada beberapa number of molecules di dalam container, for n molecules of an ideal gas in the cubical container, the total average translational kinetic energy. Masalah chapter ini adalah keyword dia ataupun terms dia. Soalan tu minta average translational kinetic energy ataupun soalan minta total average translational kinetic energy. Ada perkataan total dekat sini. So for n molecules of ideal gas, nak dapatkan total kinetic energy kena darabkanlah dengan number of molecules dalam container tersebut. So total average translational kinetic energy is 3/2 NKT. Maksudnya dia darabkan number of molecules dalam formula kita. Macam tu. So bear in mind, soalan tu sebenarnya dia minta apa? Dia ada tak perkataan total ataupun dia tak ada perkataan total? Faham tak? So nanti baru korang macam tengok daripada tutorial mana satu ni jawapan tak dapat. Maksudnya nak darabkan number of molecules ke tak perlu macam tu. Okay. So madam buat sebelah-sebelah ni so that kita boleh nampak nota madam ni nanti madam akan berikan dekat bahagian kiri ni, nanti madam akan bagikan through telegram juga. Okay. So translational kinetic energy formulanya datang dari half mv square lah, sama lah macam yang kita belajar sebelum ini. Dan kita ada formula VRMS, isn't it? VRMS sama dengan set 3kT/m kecil. So kalau madam nak V square, tak nak root tu, tak nak set tu, so dia hilanglah set. So dia jadi 3kT/m. And we substitute V square into this formula, M boleh cancel. So sebab tu kita dapat K translational sama dengan 3/2 KT. That is only for one molecule of gas. And if we have n molecules of gas, so K translational sama dengan 3/2 NKT. And because of NKT, kita ada formula ideal gas semalam, which is PV sama dengan nRT ataupun PV sama dengan NKT. So, dua-dua ni adalah PV, isn't it? So, maksudnya NKT ni kita boleh tukarkan jadi nRT sebab dua-dua ni adalah sebenarnya sama dengan PV. You understand that? Nampak tak matematik dia? So, sebenarnya boleh jugalah kalau kita buat K trans sama dengan 3/2 darab PV. Boleh juga. Betul tak? Sebab NKT sebenarnya adalah P darab V. Macam tu. So boleh. Macam tu. Okay. So next adalah degree of freedom. Okay. Degree of freedom. What does it mean by degree of freedom? It is defined as the number of independent ways in which an atom's or molecule can absorb or release or store the energy.
So, kalau kita temperature dia tu, kita increase kan, kita apply heat kepada container kita, so molecules tersebut akan absorb lah energy, betul tak? Kalau kita cool down, the molecule will release the energy. Degree of freedom membawa maksud apakah cara untuk atoms tersebut absorb or release or store the energy. Okay, so we have three types of atoms. Pertama adalah monoatomic. So example dia seperti helium gas, neon gas and argon. Argon, betul? Argon. Chemistry, betul? Ar to argon. Okay, argon gas. Okay, so that is monoatomic, isn't it? So next kita juga ada diatomic. Contoh diatomic adalah hydrogen, gas hydrogen H2, oxygen O2 and nitrogen O2. Next, yang ketiga kita ada polynomial gas. Polynomial gas ni menunjukkan ada berapa? Ada berapa atom dalam tu? Lebih dari dua lah. Contohnya 3 ke 4 ke macam tu, right? So polyatomic gas contohnya water H2O, carbon dioxide CO2 and apa lagi tu? Yang ni apa ni? Nitrogen hydro pneumonia. Oh, pneumonia. Okay. And H3 pneumonia. Okay, good. So apa cara untuk molecules ini absorb, release or store energy bergantung kepada types of molecules, sama ada monoatomic, diatomic ataupun polyatomic. Okay. So, cara dia nak bergerak, madam kata cara dia nak store energy, degree of freedomnya bergantung kepada types of motion secara translational ataupun rotational. Okay, kita ada dua cara pergerakan, sama ada translational, madam kata dia adalah linear ataupun rotational lah. Rotational. Okay, kita dah belajar dah rotational motion of a rigid body. Ain, kenapa awak punya assignment awak gunakan badminton? Ada. Oh, dia boleh je. Madam tak nampak. Madam macam terkejut. Boleh guna badminton? Yang lain ada tak gunakan objek lain selain broom? Semua guna broom. Oh, okay. Betul lah. Sebab madam tak perasan soalan kot mungkin. Madam consult moderator. Boleh ke kalau student gunakan soalan terperanjat pula rasa guna. Sebab seorang je guna. Tak apa, boleh. Salah satu je. Okay. So, bergantung kepada ni kan. Tadi madam katakan. Okay, monoatomic, diatomic ataupun polyatomic. Okay. So, degree of freedom kita ada two types. Dia nak store energy sama ada translational ataupun rotational. Okay. Translational adalah linear. Okay. So macam mana cara madam stopkan share. So madam nak buka kamera. Okay. So macam mana cara untuk monoatomic store energy. Okay. So monoatomic ni ada berapa atom dalam dia? Berapa? Satu lah kan monoatomic. Boleh buka tak? Tahu ke ni apa ni? Okay. Anak madam. Okay, so cuba kita anggap ini sebagai monoatomic lah. Benda-benda yang bulat kan, monoatomic. So macam mana cara dia nak store energy monoatomic? Translational, kita ada berapa exit untuk translational? Kita bukanlah translational, kita sebenarnya ada berapa exit? 2 je, 2 dimension, 3 dimension kan. Panggung wayang sekarang berapa dimension? Boleh buat panggung wayang? Ada 5 lah. 4, yang so far 4 Madam pun tak pernah sebenarnya. Tak pernah lah rasa yang 4 tu. 4 ke? Korang tak pergi panggung wayang? Dah lama tak pergi. Yang dulu-dulu lah, pernah ke pergi yang 4 tu? 4 dimension ada kan? Yang tu kita boleh rasa lah sekali. Mungkin lah kot. 4 dimension. Okay. So sebenarnya kita ada 3 dimension lah. X and Y axis. So translational madam kata linear kan. So untuk monoatomic, so macam mana cara pergerakan monoatomic? So dia boleh nak absorb, dia boleh pergi ke kiri.
So dah kira satu lah degree of freedom dia, kiri, kanan, atas, bawah kan kita punya y-axis, atas, bawah ataupun depan, belakang, z-axis. So kalau tengok daripada table tadi, untuk monoatomic, diatomic dan polynomials, kesemuanya adalah 3 degree of freedom, isn't it? 3 degree of freedom. Kalau diatomic contohnya benda yang lurus lah, diatomic ni diatomic sebab kita ada bayangkan dekat setiap bucu ni ada atom. So sini satu atom, satu lagi dekat hujung ni pun satu lagi atom. So diatomic. So macam mana cara dia absorb secara translational pun sama juga. So x-axis is here, y-axis upside down and z-axis pun ke depan dan ke belakang. So polynomial juga degree of freedom untuk translational juga adalah 3 berdasarkan 3 axis tersebut. Okay? So untuk polynomials So polynomials tadi berapa axis? Polynomials ni contohnya 3 atom, betul tak? So kita boleh bayangkan segitiga lah. Segitiga. Okay, madam kena tolong sambung balik. Kita kena ada satu ke yang benda bulat. Okay, nanti madam buat benda lain yang bulat. Okay, so okay, tak ketat sangat. Okay, so polynomial contohnya segitiga. Okay, segitiga. Dia tak ada yang dekat bawah je kan. Okay, so segitiga pun x-axis pun sama juga lah. So translation dia kiri ke kanan, atas, bawah dan depan, belakang. So polynomial juga adalah 3 degree of freedom untuk bahagian translational. Okay, faham tak yang tu? Okay, so next adalah rotational. Refer dalam buku rujukan ada bawah tu. Okay, bawah sekali kan. Slide 45 adalah table. Table untuk itulah table types of molecules kita dan berapa degree of freedom bergantung kepada translational, and now adalah rotational. Okay, untuk rotational, kenapa degree of freedom untuk monoatomic adalah 0? So macam mana pergerakan rotational untuk monoatomic? So korang, madam pinjam okay, ni monoatomic. Okay. So x-axis menunjukkan dia bergerak macam ni. Rotational tu dia bergerak macam ni. Macam ni. So dia in place dia, betul tak? So dia tak boleh absorb kalau in place. So ni adalah x-axis macam ni pergerakan dia. Y-axis macam ni. Y-axis tadi x-axis macam ni kan? Tadi x-axis macam ni lupa. X-axis tu maksudnya macam ni lah contohnya. Okay, so y-axis tu macam ni and z-axis pun lebih kurang macam ni juga. So maksudnya dia in place dia. So sesuatu atoms kalau dia rotate tu rotate tapi dia rotate dekat tempat dia je. So cannot absorb ataupun store energy in that way. Tak boleh. So sebab tu monoatomic degree of freedom untuk rotational adalah 0. Sebab x, y and z-axis cara pergerakan itu tidak bergerak ke mana-mana. Sebab dia kan bentuk bola tu kan. So dia bergerak x-axis, y-axis dan z-axis tu sama je. Macam tu, berada di tempat dia. Okay. Untuk so menjadikan total degree of freedom dekat bahagian hujung tu ada total degree of freedom. So 3 tambah 0 akan jadi 3 lah. Total degree of freedom untuk monoatomic. Okay, untuk diatomic. So diatomic ni mereka kata benda yang panjang ni. Contohnya diatomic. Untuk x-axis macam mana? X-axis macam ni. Atom dekat mana? Atom dia dekat mana mereka kata? Untuk ni. Dekat hujung dan hujung ni kan. Satu side. So x-axis ni dia akan rotate macam ni. So bergerak tak atom tu? Bergerak lah. Atom tu mereka kata kat sebelah hujung-hujung ni, betul? So untuk x-axis, atom tu bergerak kalau rotate in x-axis. So x-axis boleh, y-axis bergerak tak atom? Y-axis pun bergerak. Tapi z-axis korang, z-axis dia macam ni. Z-axis dia tu dia rotate macam ni. Dia rotate macam ni adalah z-axis. So dia rotate macam ni maksudnya atom cuma berada di situ sahaja. So degree of freedom untuk rotational cuma 2 sahaja axis. Dia hanya made up
X and Y axis only. The Z axis atom masih lagi in place dekat tempat itu. Faham? Okay, so sebab itu untuk diatomic bahagian rotational degree of freedom adalah 2 axis sahaja. So totalnya adalah 3 tambah 2 dia jadi 5. Okay. Untuk polinomial bolehlah sebab dia kan segitiga. Okay. So polinomial contohnya segitiga. So dia punya x-axis pun boleh bergerak lah. Y-axis pun boleh and z-axis pun boleh. Okay, x-axis mungkin macam tu lah, dia boleh x boleh tak berada di tempatnya. Y pun sama and z pun tidak berada di tempatnya. So sebab dia adalah satu segitiga. So untuk polinomials ketika 3x and y and z axis ada, boleh absorb the molecules can absorb energy untuk bahagian rotational. So 3 tambah 3 adalah 6. Okay, faham tak? Korang boleh yang dekat kelas? Okay, boleh nampak. Yang dekat rumah boleh? Boleh madam. Okay, Irdina okay? Nampak ke? Boleh madam, nampak. Okay, good. So itu, so dekat table, okay, kita share semula screen. Okay, nampak dah screen madam? Nampak dah tak? Dah So, so dekat sini kan table kita macam tu. So total degree of freedom untuk mono adalah 3, diatomic adalah 5, polyatomic adalah 6. Okay, so next adalah example ini, madam dah terangkan ke? Okay, so madam rasa madam dah terangkan yang ni. Okay, so next adalah principle of equipartitions of energy. Okay, tadi adalah degree of freedom. So ingat, degree of freedom adalah bagaimana cara untuk molecules, atom ataupun molecules kita store, absorb or release the energy. Okay, so next adalah principle of equipartitions of energy. So it states that mean ataupun average kinetic energy of every degree of freedom of a molecule is half kT. Okay. Mean kinetic energy for each degree of freedom of a molecule is half kT. So, ni adalah untuk every degree of freedom. So kalau monoatomic, dia ada berapa degree of freedom dia? 3. So kita kena darabkan lah dengan 3. So formulanya tu dia jadi mean kinetic energy sebab principle of equipartition of energy is talk about average kinetic energy. So average kinetic energy, madam kata segitiga bracket kita ni menunjukkan symbol average, isn't it? So average kinetic energy adalah half kT for each degree of freedom. So formulanya akan darabkan dengan degree of freedom lah. Okay. So dia adalah F/2 kT. Dan kT ni sebenarnya sama dengan RT. And kT yang sama dengan nRT. Okay. So maksudnya yang formula yang pertama ni adalah mean average kinetic energy per molecule untuk satu molecule saja sebab darabkan dengan number of molecules kan, N kT. So N kita ni nilainya adalah 1. So itu maksudnya mean average kinetic energy per molecule. Okay. Mean average kinetic energy per mole adalah F/2 RT. Ni untuk 1 mol. Okay. So itu dia banyak formula lah. Chapter ni kan, yang ini tidak dibekalkan. Satu sahaja formula dibekalkan untuk subtopik yang ketiga. So ini notanya yang madam buat ni. For one molecule, average kinetic energy adalah F/2 kT. Mungkin boleh tambah. For one number of mole, so average kinetic energy adalah F/2 RT.
Okay, so itu petang-petang ni ngantuk ke? Okay. Ni kalau dekat bilik ni macam tu lah juga kan. Okay, so next adalah internal energy. Internal. So macam mana tenaga dalaman kita punya gas kita. Internal energy, the symbol is U. So internal energy adalah sum of kinetic energy and potential energy. Summation of kinetic energy and potential energy. But in ideal gas, kan, assumption of kinetic theory of gases kita semalam, the intermolecular forces are assumed to be negligible. Kan? Assumption. 6 ke 7 assumption of kinetic theory of gases, kita anggap the intermolecular forces of the molecules adalah negligible. Sebab molecules kita sebenarnya dalam chemistry pun belajar kan, ada polar positif dan polar negatif, ada? Kan? Okay, so sepatutnya mesti ada positif dengan negatif, sepatutnya mesti ada attraction or repulsion. So kita anggap dalam kita belajar tentang gas ini, kita anggap intermolecular forces are negligible, thus potential energy of the molecules can be neglected lah. There is no potential energy, yang ada cuma kinetic energy. Thus, internal energy akan sama je nilai dengan kinetic energy. Tapi tadi kinetic energy kita kan tadi untuk satu je molekul. So internal energy adalah total ke semua molekul di dalam container kita. So darabkan dengan number of molecule. So formula for internal energy equal F/2 NKT. Kita darabkan dengan number of molecules. Dan madam kata NKT sama dengan nRT sama juga dengan apa? P darab dengan V. So F/2 PV pun boleh. Macam tu. Okay, kita tambah dekat lecture notes ni. F/2 darab PV. Okay, so as a summary, kita dah nak habis dah kita punya chapter ini. So, monoatomic degree of freedomnya 3, diatomic 5, polyatomic 6. So, average kinetic energy, simbolnya segitiga bracket K. So, average kinetic energy per molecule. So, bergantung kepada degree of freedom. 3/2 kT, 5/2 kT dan 6/2. Okay, madam rasa tak lengkap sangat. Dekat lecture notes tu macam tak lengkap sangat dia punya table. So, tengok nota madam. Okay. So, pertama sekali adalah mean kinetic energy. Mean average kinetic energy. So, 3/2 kT, 5/2 kT, dia formulanya adalah F/2 kT. So bergantung kepada degree of freedom. Okay. Next, kalau soalan tu minta total mean kinetic energy, ada perkataan total dekat average kinetic energy kita untuk n number of molecules. So kita kena darabkan daripada mean kinetic energy, darabkan dengan number of molecules. So akan jadi 3/2 n kT. Kalau for n number of moles, n kecil, number of moles, so dia akan jadi 3/2 nRT. Okay, samalah untuk diatomic 5/2 NKT ataupun 5/2 nRT, 6/2 NKT ataupun 6/2 nRT, bergantung kepada dia nak berapa number of molecules ataupun berapa number of moles. Boleh? Okay, nanti madam bagi nota ni, don't worry. So next adalah total translational kinetic energy. Okay, total translational kinetic energy. Keywordnya adalah translational. So, total. Total menunjukkan akan ada darab dengan number of molecules ataupun number of moles. So, total translational kinetic energy. Kesemua monoatomic ke, diatomic ke, polyatomic ke, berapa degree of freedom untuk translational? 3, kan? So sebab itu formula diorang ni adalah sama je. Sebab dia nak total translational. So ketiga-tiga mono ke, di ke, poly ke, translational degree of freedom ni memang 3.
So 3/2 NKT adalah for N molecule, 3/2 nRT untuk N number of mole. Next ke 1, 2, 3, 4. Keempat adalah internal energy. Ni yang keempat adalah internal energy U. So internal energy tadi adalah total of kinetic energy dan potential energy, dan potential energy kita adalah zero. So formula internal energy adalah total kinetic energy. So formulanya adalah bergantung kepada number degree of freedom. So F/2 NKT ataupun F/2 nRT. So itu adalah summary untuk chapter ini. Chapter ni sebenarnya senang dari segi konsep, cuma dia banyak formula. So terms dia pun ada yang kita kena catch up lah. Dia nak mean je ke, dia nak total mean ke, dia nak ada perkataan translational ke, tak ada ke, yang tu yang perlu korang catch up dengan terms dalam ni. Okay, boleh? Okay, habis dah korang 2.44. So kita ada mungkin extra 10 minit untuk jawab soalan tutorial. Kita pergi ke soalan tutorial. Betul tak? Dah habis dah kan? Nak check sekejap takut ada lagi content. Okay, habis dah. Yes. Okay, so kita pergi kepada tutorial chapter 13. Soalan start dengan nombor 12. Okay, soalan nombor 12. Since korang ni dah ada dekat sini, so boleh terus jawab lah kan? Okay. Ain boleh tak panas kain? Nak pindah? Boleh? Kat situ. Okay. So, cubalah kita bagi pada orang yang lambat lah sebagai ni kan? Sebagai denda kan? Cuba. Almira lah start dengan ketua kelas. Nombor 12A, Almira buat dekat madam punya terus. 12A. Okay, so pertama sekali, apa maklumat yang dia beri? Volume. Okay. Keluarkan maklumat dahulu ya. Volume lagi, number of mole lagi, temperature. Number of mole, apa simbol dia? Number of mole. Apa simbol number of mole? N kecil. Number of mole. Soalan minta total translational kinetic energy. Okay, boleh highlight kan Almira yang tu perkataannya adalah total translational kinetic energy. Ada total, ada translational. Dia bagi number of mole. Kita nak guna formula apa korang? Ni gas apa ni? Dia kata ideal gas kan? Ideal gas. Ideal gas ni monoatomic ke polyatomic ke diatomic? Mono. Ideal gas kita ni sebenarnya adalah monoatomic. Okay? Sebab dia tak melekat. Sebab dia tak bercantum dengan siapa-siapa. Ideal gas. Okay? So dia satu je, sebiji je gitu. Okay, so kita akan buat K-trans. Okay, simbol dia ataupun E pun boleh, ataupun kalau tak tahu simbol kita tulis dia perkataan dia. Total K-trans. Macam tu. Sama dengan 3/2. Dia bagi number of mole kan? 3/2 nRT. Kalau dia bagi number of molecules, kita gunakan 3/2 NKT. Okay. N tu Okay, boleh substitute in lah kan? Dan tekan calculator. Dapat tak jawapan?
Ada perkataan total. Tambah lagi perkataan total. Sebab K-trans kalau ikutkan tak ada. Bukan average. Kalau yang tu yang average punya. Okay, substitute. Substitute dulu Almira, baru tekan calculator kan. Madam cakap substitute dulu, baru tekan calculator. Madam nak tahu apa nilai yang awak substitute. Constant ada dekat depan. R. Berapa nilai constant R? 8.31. Okay, betul. 10 ke temperature tu letak 10 je ke? Tukarkan dalam Kelvin, SI unit. Sebab itu temperature sahaja. Bukan change in temperature. Tambah 273.15. Dapat jawapan dia kat belakang. Kat bawah berapa? 62% kan? Exponent 3 lah tu. 8.82. Dekat kalkulator korang 8,823. Betul? So kita kalau bundarkan 8824 lah. Tulis je dalam kalkulator punya. 8824 ataupun 23.66 unitnya joule for energy, right? Okay, boleh. Kamera. Okay, 12A. So next B. Okay, betul? 8824. Kata. Okay, good. Thank you. Nombor 13. Next, nombor 13. Dia dua, sorry. 12B. Mana buku? Gurvin kan? Gurvin apa? Veda. Mana buku Veda? Ada buku tak? Fizik. Tak ada, memang buat dalam kertas. Tulis dekat laptop. Ni kertas tu? Tutorial. Kena ada file Nanti bawa file mana nak tengok. Ni pun sama kan? Okay, B tu apa yang dia bagi? Dia minta average kinetic energy. Okay, bagus. Simbol average adalah segitiga bracket. So, soalan tu minta segitiga bracket K. So, nak guna formula apa K kita? F over 2 KT. F over 2, mana ada F over 2 RT? F over 2 apa okay. So, since yang ni dia bagi number of mole So, nanti bahagikan dengan 2.5 je Kita dah ada yang total punya yang jawapan total tu bahagi je lah dengan number of mole. Kan kita dah ada yang total punya, yang kat jawapan atas. Kan? Jawapan tu bahagi je dengan number of mole. Sebab formulanya adalah F over 2 RT, isn't it? Dia bahagikan dengan number of mole. So bahagilah dengan number of mole ataupun boleh guna formula F over 2 RT. Okay, betul lah guna formula tu. Ataupun jawapan bahagikan je dengan number of mole 2.5. So dapat tak jawapan? Okay. Hai, tulis dulu Razin, baru tengok jawapan. Padahal formula dia sama kan? Padahal sama tu.
Sebab tadi kan kita guna formula F over 2NR2. 3. Patutnya dapat ni. Kita tak boleh. 8.31 darab. Sama. Tadi kalau yang bahagikan tu 8,000. Ni yang ke-12 free ya? Jadi sama dengan Jawapan yang tadi tu lah. Pakai formula tu sama lah. Sepatutnya dapat yang tu kan. Sekejap. Kan saya ada yang salah. Mana soalan dia? Average molecular kinetic energy. Average molecular kinetic energy. Betul lah formula dia gitu kan? ada dua. Mol ada yang molecule. Average molecular kinetic energy. Ini Ni translational punya. So dia tak ada dia bukan untuk translational punya sahaja. Okay, kita buat dahulu jawapan yang ni. Madam tak bawa buku skema. Kita buat dahulu jawapan kita dapat berapa? 3529.5. Betul lah. Kita stick kepada jawapan tu. Nanti apa-apa madam bagi tahu semula. Macam mana. Okay. So, ni. Next. Ada tingkat lagi? 254. Okay, so kita dah nombor 12. So korang kita dah boleh buat sampai habis sebenarnya 13, 14 dan 15. So madam rasa korang boleh buat sendirilah dekat bilik. Nanti hari Jumaat kita akan jumpa lagi lah untuk nombor 13. Madam nak tanya, kelas hari Jumaat ni yang dah berada di college, kita nak buat online ke nak buat face to face? Okay, jawab dengan bukan sebab nak. Ha? Tak. Yang Jumaat punya kan kita kelas 8 hingga 10. So, soalan madam sepatutnya online kan? 8 hingga 10 tu online. Soalan madam kita nak buat online ke ataupun madam kita pergi ke library buat bersama-sama dengan madam. Sebab dia bergantung pada internet korang ni sebenarnya okey ke tak okey. Kalau okey kita boleh buat online. Kalau tak okey, macam tu kan. So kita memang still online sebab ada lagi kawan kita yang dekat rumah tu. Cuma kita bersemuka siapa yang dah berada di college macam tu. Okey. Okay, so mungkin kita sama ada library, kalau dapat library, kalau tak maksudnya sinilah. Pukul 8 ke 10 tak panas pun lagi, tak apa je kelas tutorial pun boleh kan, kita cari kelas yang kosong. Macam tu. Apa dia? 8 hingga 10 hari Jumaat tu. Okey, soalan nombor 13 tu dia bagi tahu belun tau. Nanti macam mana nak cari gas tu dalam belun lah. Macam mana nak cari volume dalam belun? Belun bentuk dia apa? Sphere. Apa volume untuk sphere? Formula dia. Boleh Google kot. Tu area. Tu area sphere. Volume sphere. So 4/3 pi r cube. Okay, kalau tak tahu boleh Google kan. Volume untuk sphere. So korang boleh gas kita berada di dalam balloon, so kita boleh cari volume gas tersebut macam tu. Okay, so madam rasa tu sahaja. Kita akan jumpa lagi Jumaat ni. Thank you very much. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.